Dan kerajaan negeri pun memang memandang berat tentang perkara ini dan cari satu tempat untuk sementara, itu satu tapak membuang sisa pepajar ni di Air Molek, Kuala Linggi. Dan saya ada buat lawatan ke tapak itu dan didapati hanya satu kawasan lebih kurang 8 ekar saja. Dan mengikut 900 sehari, 900 tan sehari sisa pepajar yang akan dikumpul atau dibuang di tapak itu, mungkin saya ingat dalam beberapa bulan tidak dapat muat lagi. Sebab itu perkara ini saya ingat semua ahli yang berhormat dari Melaka ini amat pandang serius dan harap kementerian dapat memberikan satu jawapan kepada kita bahawa adakah projek itu telah diluluskan. Jika projek itu tidak diluluskan, saya ingat kerajaan negeri Melaka akan rancangkan mungkin satu projek saya ingat gantian, terpaksa menjalankan satu projek gantian. Dan saya difahamkan juga bahawa tapak itu telah disediakan oleh kerajaan negeri, iaitu satu pengambilan tanah pun sudah diselesaikan, bayaran berjuta ringgit pun telah dibayar kepada tuan tanah. Dan harap projek ini jika dalam RMK 9 ini, saya minta lah ke kita dengan tambahan 30 bilion yang dikatakan untuk RMK 9 ini, mungkin projek ini dapat disegerakan. Tentu yang dipertua, dalam kajian RMK 9 ini ada satu strategi utama untuk Datuk Yang Dipertua. Dalam RMK 9 ini, semasa saya baca tentang ucapan YB Perdana Menteri ini, ada satu yang amat tertarik. YB Perdana Menteri ada katakan kita bukan hanya sahaja dapat menggegarkan kesedaran negara serta pertumbuhan ekonomi yang menggerakkan, malah dapat terus meningkatkan daya saing negara. Dan kadar-kadar yang dapat tunjukkan dalam ucapannya ialah semua pun bertambah baik. Jika semua pun bertambah baik, kita amat susah nak terima mengapa diesel dan petrol ini kena naik. Jika dengan keadaan begitu, semua bertambah baik, mengapa kita kena menghadapi selepas tadi kenaikan diesel dan petrol ini, semua harga barang-barang pun terpaksa naik juga. Dan jika kos ini telah naik, bagaimana kita dapat tambah bersaing dengan negara-negara jiran? Datuk Yang Dipertua, saya amat tertarik membaca bahawa dikatakan dalam pengar separuh ini, RMK ke-9 ini sudah dapat melahirkan hampir 68,000 orang usahawan. Dan di samping itu dah dapat berlatih bersama seramai daripada 120,000 orang melalui berbagai program. Ini jika ini angka ini benar, bahawa ini amat menggerakkan. Iaitu dalam 2,5 tahun kita dapat melahirkan 68,000 orang usahawan. Dalam RMK 9 ini, saya ingat tak kurang dari 140,000 usahawan baru akan dapat dilahirkan. Dan saya ingin dapat mungkin keterangan bahawa usahawan ini dalam sektor mana dan bagaimana kita dapat klasifikasikan usahawan ini. Apakah mungkin dia punya perniagaan dia, atau dia modal berbayar, bagaimana kita dapat atau pasarannya, dia punya turnover berapa, bahawa kita dapat klasifikasinya. Adakah dia dalam jenis-jenis perniagaannya tertentu?
Terus speaker, sebelum ini kita tahu kerajaan ada satu projek incubator, iaitu satu projek incubator ini dia dikatakan akan membantu rakyat Malaysia ni, terutama dari Bumi Putra, dapat berniaga dari mula, dapat bantuan dari kerajaan, iaitu pinjaman akan diberikan atau geran diberikan, beli tapak, bina kilang, beli mesin, menjalankan proses untuk pengeluaran sampai pemasaran, sampai hari usahawan ini dapat tidak perlu dan bantuan lagi, dapat boleh uruskan sendiri dan dapat keuntungan. Saya ingin tahu projek ini sejak diadakan projek ini, berapa usahawan yang terjaya atau terjaya dibantu oleh kerajaan. Jika kita banding dengan projek ini, jika dalam RMK yang ke-9 ini sudah dapat 68,000 usahawan telah dapat kita lahirkan, bagaimana dengan projek incubator ini? Saya ingin satu keterangan dari pihak kementerian. Dan satu yang dipertua, saya ada terlibat semasa saya tidak sebagai wakil rakyat, terlibat dalam perkilangan, dan saya berhadapan dengan banyak perniagaan, terutama dari pemuda-pemuda dari kaum Bumi Putra yang ingin menjadi usahawan. Mereka dengan bantuan dari pihak kerajaan dan agensi kerajaan, tetapi pada pandangan saya yang mereka kurang, iaitu mungkin tiada alat atau tiada mesin-mesin yang boleh membantu mereka. Saya dapat tahu bahawa memang agensi kerajaan amat menggalakkan, iaitu pembangunan dalam sektor makanan, iaitu snack, makanan tempatan atau makanan tradisi, makanan kampung yang dapat dipasarkan, mungkin bukan hanya di negara kita, tetapi di rantau Asia ni. Dan kerajaan hanya dapat bantu mereka secara memberikan modal untuk mereka atau pinjaman untuk mereka membelikan mesin-mesin. Tetapi reka bentuk atau cipta ni tidak sesuai untuk mereka. Sebab itu saya dah nampak adik yang hormat yang yang Dewan ni ada bangkit tentang SIRIM yang katakan ini R&D atau RDC ni mungkin saya anggap mesti memberi lebih perhatian atas masalah yang dihadapi oleh kawan-kawan ini, kerana mereka amat perlukan agensi ini seperti SIRIM ini untuk membantu mereka dengan adakan mesin-mesin memproses makanan seperti apa yang makanan tradisi yang kita perlu. Dan saya ingin ucap terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua, dan saya harap pandangan ini kita dapat jelasan dari pihak kementerian. Terima kasih.